tak keluarkan Facebook ni. Oh iya dah boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Kepada yang menunggu, mohon maaf sebabnya kita ada apa nama ni? Technical issue by the way. Kepada rakan-rakan yang sedang menonton video live ini, sekiranya anda dengar suara saya, anda boleh komen dengar. Kalau tak dengar, boleh komen tak dengar. Okey. Dan anda boleh berikan komen di bawah. Anda say hi. Lama saya tak live di social media kan. By the way, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menunggu satu lagi device, which is saya punya Facebook page. Kita ada 3 device ni, satu sebelah kiri saya, satu tengah-tengah saya, satu lagi di kamera besar ni. Dan saya dapat bantuan daripada Wan. Thank you so much Wan. Technical team saya dibantu oleh Tuan Izzat yang sedang berada di tempat beliau. Okey Zat, thank you so much Zat. Okey, kepada rakan-rakan yang sedang menonton, terima kasih Tuan Khairul Fizal Muhammad. Alhamdulillah. Dengar dengan jelas. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Lama kita tak jumpa Tuan right. Okey, kepada rakan-rakan yang sedang menonton video ini secara live, jangan lupa untuk sediakan pen dengan kertas dan jangan lupa untuk klik like banyak-banyak, dan juga jangan lupa untuk share video ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan share dengan tuan-tuan dan puan satu konten yang sangat penting, satu konten yang sangat premium, which is macam mana nak membina storytelling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Huzaifah Official. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilia Sukma. Saya punya classmate dulu masa dekat di IMS. Si pengacara, Tuan apa khabar? Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hanan. Lama kita tak jumpa Tuan Hanan. Waalaikumsalam. Saya si pengacara Alumni MC Pro. Terima kasih Tuan. Saya lihat Tuan punya perkembangan sangat luar biasa. Tahniah atas perkembangan dan sentiasa dijemput ataupun sentiasa mengendalikan majlis. Clear Raziz Rizin. Alhamdulillah, daripada Kota Belud. Wow, amazing. Terima kasih rakan-rakan daripada Sabah, ada daripada KL, daripada Putrajaya juga. Sambil kita menunggu saya punya satu lagi device, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita live di 3 device sekarang. Satu di sebelah kiri saya melalui saya punya Allahumma salli ala Muhammad, Instagram. Yang kedua adalah saya punya Facebook personal. Dan yang ketiga, insya-Allah kita akan live daripada kita punya Facebook page. Jadi pada rakan-rakan yang sedang menonton, selamat Hari Kebangsaan. InsyaAllah malam ni kita akan sama-sama menyambut Hari Kebangsaan. Dan sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu topik yang sangat penting. Dan satu topik ini adalah topik premium. Saya tak pernah share di live Facebook saya sebab ini adalah program yang eksklusif sajalah kita akan share. But then hari ini, since kita nak menyambut satu hari yang besar, which is Hari Merdeka, Hari Kebangsaan, dan juga insya-Allah kita akan menyambut awal Muharram. So saya nak share juga hari ini. So again, para rakan-rakan yang sedang menonton, saya nak anda komen di ruangan komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Fairul. Tuan Fairul, apa khabar Tuan? Tuan Fairul adalah seorang internet marketer, internet champion, internet pakar dalam bahagian komputer lah. Wow, daripada Brunei, Masya Allah. Terima kasih Puan, terima kasih. InsyaAllah raya tahun depan, next raya ni kami ke Brunei, because saya punya turn next raya insyaAllah di Sabah. Dan setiap kali kami balik Sabah, mesti kami akan beraya di Brunei. Kalau di Brunei, kita ada ramai family sebab 7 orang adik-beradik ibu saya, 5 orang di Brunei, 2 orang di Malaysia. Kalau Puan tadi ataupun rakan-rakan daripada Brunei mau tahu, antara kampung saya bukan kampung lah, maksudnya family members yang berada di Brunei, di Lambak Kiri, di Bribi, di Jerudong pun ada, di Bukit Beruang pun ada banyak lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah Putih 09. Hai Tuan Rizal yang kajak, terima kasih Ain. Ain apa khabar Ain? Terima kasih.
Okay, kepada rakan-rakan yang sedang menonton, thank you so much. Anda boleh komen daripada mana anda sedang menonton video ini, dan saya sedang menunggu satu lagi device kita di live kan. Dan di sebelah kanan saya adalah salah seorang saya punya technical team yang mana beliau sedang configure untuk live di Facebook page. So sekali lagi rakan-rakan, anda boleh komen daripada mana anda sedang menonton video ini. Cumanya satu saja, mungkin tadi nak tips lebih lagi, rasa tak cukup lagi apa yang dapat di kursus MC KKR. Wah, Masya Allah, terima kasih Cik Puan Aina. Okay, again pada rakan-rakan yang menonton, hopefully saya punya suara jelas kedengaran. Alright, saya angkat saya punya device, hopefully saya punya suara jelas kedengaran. Dan juga di sebelah kiri saya ni ada papan putih. So, papan putih ni adalah perkara yang penting juga. Bukan penting juga lah, memang penting untuk kita akan berkongsi dengan anda. Pononi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa soon di TV lagi insya-Allah. Masya-Allah. Looking forward Puan Pononi. Okey, kepada rakan-rakan yang sedang menonton, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan sementara kita menunggu kita punya Facebook page live. Suara jelas, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fairul atas komentar, atas feedback. Okay, come on. Saya perlukan anda punya komen di bawah daripada mana anda sedang menonton video Facebook live ini ataupun Instagram. Dan pada yang baru menonton, thank you so much. Malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu topik yang sangat penting dalam communication, iaitu storytelling. Sebab macam sebelum ni saya di mana-mana program saya ataupun di mana sahaja yang saya kongsikan, ada 5 level dalam communication, dan yang paling tinggi dalam communication adalah mempengaruhi ataupun to influence. First time tengok tuan, terima kasih. Alhamdulillah. So selepas ni kita akan lebih banyak lagi lah, kita akan share. Saya dari Sungai Petani, salam kemerdekaan. Thank you so much Cik Nis. Aizamri dari Bumi Indah Kayangan. Wow, thank you so much. Amazing. Ain. Tuan Yusardi, Hidayat Amin, Kelantan jelas. Dari Sungai Petani, thank you so much Tuan Yusardi. Kak Ini, Keramat KL. Wow, Kak Ini, thank you so much Kak Ini. Oh, okay. So InsyaAllah kita punya video Facebook page kita akan live stream sekejap lagi. Wah, storytelling. Yes, Syida Abu Bakar daripada Melaka. Come on. Saya perlukan anda punya komen. Alhamdulillah, thank you so much kepada rakan-rakan. Give me about 45 minit lah malam ni sebab apa yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah topik yang sangat premium, dan topik ini saya hanya kongsikan di program-program premium kami sahaja. Tapi malam ni, alhamdulillah, saya berbesar hati untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Tajuk storytelling. Yes, saya suka. Alright, terima kasih si pengacara. Thank you so much. Wow, 5 tahap komunikasi. Apa tu? Wah, Hursiah Umur Taufik. Okay, bila kita sebut tentang komunikasi, tuan-tuan dan puan, ini sebagai recap lah. Mungkin ada yang first time tengok video live saya. Tapi sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai yang Bayau, apa khabar ya? Lama tak jumpa ya. Daripada Bintulu, Sarawak. Masya Allah, thank you so much. Okay, berapa ramai yang sedang menonton video ini first time live, tengok saya live, ataupun mungkin tak pernah, selalu tengok rakaman, selalu tengok YouTube, selalu tengok posting-posting, tapi this is the first time anda tengok live. Berapa ramai? Ada? So anda boleh komen saya first time dekat situ. Kalau anda first time lah, personal. Terima kasih. Clear di IG dan Facebook. Thank you so much. Saya tinggal di Balakong, on the way dalam kereta balik dari kerja di PJ. Saya doakan Puan Hursiah Umur Taufik selamat dalam perjalanan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, Cik Nis first time. Thank you so much Cik Nis. Aina Subri pun first time. Thank you so much. Joyce Indawal. Hopefully my pronunciation is correct. Bayau first time. My first time, alhamdulillah, Emirah 19. Okay, tadi sebenarnya saya daripada nilai jam tadi, saya expect sebab saya keluar lepas
sebelum maghrib tadi ke Nilai hantar dry clean daripada Puchong. Bayangkan semata-mata nak pergi hantar baju dry clean saja, tuan-tuan dan puan. Sebab that is the power of customer experience lah. Sebab my dry clean tauke dia sangat jaga customer dia. So that's why I don't mind untuk travel daripada rumah pergi Puchong as long as saya punya baju, saya punya coat, saya punya blazer yang saya hantar dijamin suci. So saya ke sini sampai sini dah pukul 9.50 tadi. So I'm really sorry for that. So selalu tonton live plus ulang-ulang video YouTube. Thank you so much tuan. Alhamdulillah. Syida Abu Bakar first time. InsyaAllah. Hanan, saya dah bertime-time dah perkongsian yang bermakna. Thank you so much. Amin. Alright. Razis Rezin, saya selalu tengok ulangan live. Okay, daripada Azwan Safwan, first time. Thank you so much Azwan. So sekarang ni kita sedang live. Kita ada 3 device live. Di sebelah kiri saya kita ada Instagram. Di sebelah tengah saya, di sebelah tengah, di tengah-tengah saya punya Facebook personal. Dan di belakang sekali, say hi. Saya punya Facebook page. So tuan-tuan dan puan, pada malam ini saya nak kongsikan dengan anda satu topik yang sangat penting. Again, saya ulang sekali lagi. Mungkin ada yang baru tengok video ni, baru yang tiba-tiba live daripada saya rasa 5 months kot ataupun 4 months kot saya tak live since sebelum saya ke Melbourne tempoh hari. By the way, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang communication, kalau anda, saya tulis kat sini lah. Right. Saya adjust sikit. Wan, boleh tolong saya Wan untuk adjustkan saya ada assistant saya. Thank you so much Wan. Saya nak benda ni diorang nampak juga. Alright. Bila kita sebut tentang communication, kalau anda perasan ataupun anda ingat, ada 5 level komunikasi. Bercakap ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak tahu tentang level mana kita bercakap, kantoi weh. Kantoi bersepah depan ni. By the way tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang bercakap, ada 5 sebab, ada 5 level dalam communication. So, kalau anda nak salin, sila salin sebab ilmu ibarat kuda liar. Tambat dia dengan pen, anda kena salin. So, salah satu adab dalam berguru, Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin selalu pesan, dia kata, Rizal, kalau berguru, kena sedia pen dengan kertas. So, itu adalah adab guru. By the way, tuan-tuan dan puan, anda boleh kalau tak ada kertas dengan pen ataupun sedang memandu sekarang ni, it's okay ya. So anda boleh save video ni ataupun share so that nanti anda boleh rewind balik lah. So tuan-tuan dan puan, let's recap on what we have learned. Mungkin pada yang baru menonton kan, ataupun baru tahu, oh Rizal ni dia share tentang communication, oh dia adalah communication coach. So tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang communication, dia ada 5 level. Bila kita tahu 5 level ni, kita akan boleh manipulate ke 5 ni tuan-tuan. But then again, sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua, sebagai seorang staff, ataupun sebagai seorang yang sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang pasangan, isteri ataupun ayah, tuan-tuan, kelima-lima ni memainkan peranan dan kelima-lima ni juga kita perlukan. 5 ni kita akan sentiasa bermain. Nampaknya saya punya Instagram semakin jauh. Dengar tak? Yang Instagram dekat sikit kan? Dekat sikit. Dekat sikit. Dengar tak Instagram? Daripada Instagram dengar. Yes, 5 level komunikasi. So, bila kita sebut tentang level komunikasi, nampak tak tuan-tuan? Saya akan try to 5 level komunikasi. Tak apa, kalau tak berapa nampak ataupun tulisan dia terbalik tuan-tuan, kalau kita nak adjust, it takes time. Tapi kita go on je lah kita move on je lah Okay, Alhamdulillah, dengar, siap sedia tuan. Thank you so much. Alright, rakan-rakan Facebook, rakan-rakan Instagram sudah sedia? Kalau sudah sedia, ready. So, dia dalam bentuk piramid lah dalam bentuk piramid. Maafkan saya punya tulisan agak doktor sikit. 1, 2, 3, 4 5. So, dia ada 5 tingkatan. There are 5 level of communication. Yang paling bawah adalah to deliver info.
Itu yang pertama. Yang paling bawah tuan-tuan dan puan, paling bawah dalam communication, level paling bawah adalah to deliver info, untuk menyampaikan maklumat ataupun to inform. Contoh, hari ini kita punya live, insya-Allah paling lewat kita akan habis dalam 11 suku, paling lewat. So itu adalah to inform. Boleh? Ataupun tuan-tuan dan puan, malam ni insya-Allah kita akan melihat bunga api, pertunjukan bunga api di Putrajaya. Contoh, saya tak sure sama ada pertunjukan bunga api ataupun macam mana. Tapi itu adalah to inform. To inform maksudnya impact dia adalah orang akan mendapat satu informasi. Alright? Boleh? Dan alright, next level yang kedua. Okay, but then again, bila kita sebut tentang to deliver ataupun to inform, untuk memberitahu, soalan saya adalah, adakah kita bercakap untuk memberitahu? Jawapannya tak. So, ada satu lagi level yang kita perlu kuasai. Ada satu lagi level yang kita perlu ketahui, tuan-tuan dan puan. So, Juhasniza, thank you so much, I knew. Andrea Ijau, first time, thank you so much guys for spending time with me, Alhamdulillah. So, malam ni kita akan share dengan tuan-tuan dan puan tentang topik storytelling. But then, sebelum kita sebut tentang storytelling, tuan-tuan dan puan, saya nak anda faham dulu apa 5 level komunikasi. So, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah to entertain. So, untuk to entertain ini adalah bila kita bercakap, purpose dia adalah untuk orang suka, orang ketawa. So, apa tanda-tandanya, apa impact dia bila kita bercakap di level yang kedua? Orang macam suka, ya Allah lucunya, ya Allah sweetnya, ya Allah pick up line, contoh. So pick up line ataupun perkara-perkara yang membuatkan orang suka, lawak jenaka, komedi dan seumpamanya, itu adalah to entertain. Itu adalah level kedua dalam communication. Right, dapat? Next, level ketiga dalam komunikasi, tuan-tuan dan puan. But then again, bila saya tanya dengan tuan-tuan dan puan, adakah kita bercakap sebagai seorang leader? Adakah kita bercakap sebagai seorang business owner ataupun salesperson? Adakah kita nak entertain semata-mata? Jawapannya tak. So that's why ada satu lagi Ada satu lagi Allahumma salli ala Muhammad. Tak, sebenarnya saya tengah menengok saya punya live Facebook page ni sebenarnya dekat saya ni device. So, ada satu lagi level yang perlu kita tahu dalam communication, which is to educate. To educate. So, bila sampai level ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini bila kita berada di sini ataupun bila kita menggunakan level ini, impactnya kepada orang adalah orang akan mendapat satu ilmu. So, macam malam ni. So, sekarang ni anda sudah dapat satu ilmu, betul? Which is anda rupanya dalam komunikasi ada 5 level. So, itu adalah sekarang saya berada di tahap ketiga, to educate. Alright? So, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah to persuade. To persuade. So, to persuade ni adalah untuk memujuk. Literally, maksudnya adalah ataupun secara lughah, secara bahasa, bermaksud untuk memujuk. Apa impactnya kalau kita berada di level ini, tuan-tuan dan puan? Apa impactnya bila kita berada di level to persuade? Impact dia kepada orang yang sedang mendengar, mereka akan bertindak. They do. Ataupun kalau dalam bahasa copywriting, call to action lah. Kalau macam contoh, tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang sedang menonton ni adalah mungkin agent insurance. Bila kita cakap dan kita tadah je borang tu untuk dia sign, dia terus sign. Alright? So, itu bermaksud anda punya persuasion teknik sangat powerful. But then, kalau kita menjual sesuatu, jual barang ataupun jual apa-apa lah, kita offer kita punya service ke, dan dia pun kata tak apalah, nanti saya fikir dulu, nanti saya bincang dengan my wife dulu. So, maksudnya persuasion teknik, tuan-tuan dan puan, perlu improvise. Right? So far boleh dapat gini, tuan-tuan dan puan, daripada Instagram boleh dapat ke, ataupun daripada Facebook page saya dan juga Facebook personal saya. Kalau dapat, alhamdulillah, tulisan kena adjust terbalik bila kita baca. Betul tuan. Saya menebalikkan. But then saya akan explain lah. First kali dekat bawah, to deliver info, to entertain. Yang ketiga adalah to educate. Yang keempat adalah to persuade. Alright. Okay, last one, next one, paling tinggi dalam communication adalah to influence.
to influence. Alright? So bila kita sebut tentang to influence, apa maksud to influence? Apa maksud influence? Influence bermaksud mempengaruhi. So dalam komunikasi paling tinggi, dia punya level dia, makamnya adalah untuk mempengaruhi. So dia ke atas sekali adalah to influence. Dan bila kita sebut tentang to influence ni tuan-tuan dan puan, apa impact dia kepada orang yang sedang mendengar, apa impact dia kepada audience kita, apa impact dia kepada orang yang berhadapan dengan kita, mereka punya mindset berubah, bertukar. Alright? Contoh, kalau dulu bila kita sebut tentang bisnes, orang tu macam malas nak buat bisnes. Tapi bila bercakap sahaja dengan level yang kelima ni, dia punya mindset dah bertukar. Dia kata, "Ush, baguslah bisnes ni." Macam dulu tuan-tuan dan puan, ini kisah saya dulu lah. Sebelum tahun 2008, saya mempunyai tanggapan bahawa hidup ni perlu belajar rajin-rajin, dapat good grades dan kemudian pergi kerja. So that is macam mana kita sebagai manusia hiduplah sampai meninggal kan. But then alhamdulillah, one of my mentor yang ubah mindset saya, ubah cara saya berfikir, dan that is how he influence me. So again tuan-tuan dan puan, ada 5 level dalam komunikasi. Sebelum kita masuk di topik yang sebenar, which is powerful storytelling, saya ulang, since saya faham tulisan dia terbalik, but it's okay. Kita akan ulang. First kali, to deliver info, ini adalah paling bawah dalam communication. Yang kedua, naik satu level, to entertain. Naik satu level, to educate. Naik satu level, to persuade. Dan paling tinggi dalam communication adalah to influence. Alright? So, pada rakan-rakan, persuasion bagus, closing padu betul. Alright. Okay, so tuan-tuan dan puan, sekiranya anda sudah salin, anda boleh komen sudah salin. Alright? Sudah salin. Pada rakan-rakan di Facebook page, thank you so much kerana menonton. Thank you so much for spending your time. Pada rakan-rakan di Facebook Live, juga Facebook personal saya, thank you so much. Dan pada di rakan-rakan di Instagram, thank you so much for watching. Saya ada masa 30 minit sahaja untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Sebab saya faham kita ada urusan kita masing-masing. But then again, sekiranya anda sudah, anda boleh komen sudah salin. Sudah? Alright, saya beri masa tuan-tuan dan puan-puan 1 minit je. Alright? Silakan salin. Alright. So sekiranya sudah salin. Sudah salin. Khairul Fizal Muhammad sudah salin. Alhamdulillah. 5 level. Sorry, saya kena dekat sikit. Syamir Mihat. Dan apa beza influence dengan persuade tuan? Thank you so much. Okay guys, just nak a quick recap. Apa beza persuade dengan influence? Persuade ni membuat orang bertindak, membuatkan orang bertindak sekarang, do action. Alright? Contoh. Kalau kita menjual sesuatu, kalau kita pitch, dia terus buat, okay tuan nak beli cash ke kredit So dia pun kata, saya beli cash lah. So dia terus bertindak. Dia bukan macam tak apalah, saya fikir dulu lah. So maksudnya bila dia kata dia fikir dulu, belum ada tindakan lagi. So maksudnya kita punya persuasion teknik masih kurang lah. So itu persuade. Tapi influence ni, dia bukan tindakan, tapi dia adalah mindset. Daripada dulu dia adalah seorang yang lambat pergi kerja kepada seorang yang pergi kerja paling awal. So again, beza persuade dengan influence adalah, persuade adalah tindakan, influence adalah mindset. This is action, this is mind. Clear? Sudah? Alright. Dah tersemat di hati. Thank you so much. Okay, guys. Bila kita sebut tentang influence, kita dah tahu sekarang ni, influence adalah satu level communication yang paling tinggi. Dan salah satu cara how to influence people adalah dengan cara bercerita. So malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan ada 5 step storytelling, which is step ni sangat bagus sekiranya anda adalah seorang speaker, anda adalah seorang majikan, anda adalah seorang ketua, anda adalah seorang penjual. Sebab storytelling adalah perkara yang manusia paling suka. Alright?
So bila kita sebut tentang storytelling, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan kisah saya pada satu ketiga dululah. Mungkin yang dalam Facebook ataupun Instagram, dengan dalam Facebook page saya mungkin dah tahu, saya asal dari Sabah, membesar di Sabah, lahir di Sabah, belajar lepas SPM saya belajar ke ITM, ke UiTM. Masa tu ITM 1996 sampai 2001, dan kemudian saya bekerja setahun, kerja di satu company, dan seterusnya saya melanjutkan pengajian ke UMS. Dan saya menerima banyak feedback. Dia kata, tak apalah, Tuan Rizal memang dah selalu bercakap, Tuan Rizal memang dah biasa bercakap depan orang, depan 100 orang, 1000 orang, few thousand people. Tapi tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang tak tahu my history back to few years back lah. Kalau mungkin yang menonton ni adalah geng-geng daripada ITM, memang anda tahu macam mana saya dulu. Which is, kalau saya balik ke Sabah pun, some of my friend dia tanya, Rizal, kau macam lain lah sekarang. Macam mana kau buat macam mana kau jadi apa yang kau jadi sekarang So that is the question yang selalu orang tanya saya lah, especially orang-orang yang kenal saya masa saya di ITM dulu lah. Lia Abdullah, waalaikumsalam, selamat malam, apa khabar? Alright, so dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya explore my potential dalam communication dan PR ni adalah semasa di Universiti Malaysia Sabah, UMS. So bila kita sebut tentang UMS, mungkin ada yang kata, oh Rizal masuk UMS. Oh, that is not that simple. Bukan semudah yang masuk UMS, apply UPU masuk UMS. No. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2003 saya dia punya sejarah dia adalah saya SPM tahun 97, 98 saya masuk ke ITM, UiTM, dan kemudian saya grad 2001. 2001 saya kerja sampai 2003. Masa tu saya kerja accounts clerk lah, kerana account. So masa saya kerja tu tuan-tuan dan puan-puan, saya kata I want something new and something better for my future. So that is why I decided to quit. Masa itulah saya decide untuk quit, dan kemudian saya kata saya nak sambung belajar. Masa tu kawan-kawan saya pun kata, kenapa kau nak sambung belajar sedangkan kau sudah ada kerja masa tu kan? So how if you buat part time, which is ambil PJJ? Saya kata saya tak nak, saya quit, saya nak sambung belajar. Dan the best part is tuan-tuan dan puan, saya isi borang UPU, baru saya berhenti. Maksudnya keputusan UPU tak keluar lagi tuan-tuan dan puan. So that is how kamikaze I am lah. macam tu punya confident kan. By the way tuan-tuan dan puan, selepas saya berhenti tu, saya isi borang UPU, beli borang UPU daripada BSN apa semua, dan kemudian saya pun dah isi apa semua, 7 ataupun 8 pilihan lah masa tu. So lepas tu tuan-tuan dan puan, saya pun kata dengan my boss, saya hantar resignation letter. Dia pun kata, kenapa berhenti? Saya kata saya nak sambung belajar bos, walhal baru isi borang UPU tuan-tuan dan puan. So dia kata, oh okay, all the best for your study lah, my boss kata. Dan selepas tu bila saya berhenti, beberapa bulan kemudian UPU diumumkan. Dan the best part tuan-tuan dan puan, semua permohonan saya gagal. Itu adalah benda yang mengecewakan saya lah. But then apa terjadi? Alhamdulillah masa tu ayah saya pun sudah bersara. Masa tu ayah saya bersara sebagai seorang cikgu. Ayah saya ada kantin lah masa tu. Masa tu ayah saya kantin ataupun pengusaha kantin di SK Tan Sao, SK Tan Sao Putatan. So menganggur, tak ada kerja, tapi saya tolong ayah saya lah. Tolong ayah saya dekat kantin. Lama jugalah, ke 2 bulan, sebulan 2 macam tu lah. So ayah saya pun tahu yang saya ni frust dan saya ni nak study, tuan-tuan dan puan. So ada satu petang dalam pukul 2 macam tu, pukul 12.30 macam tu. So saya tengah sapu-sapu lantai kantin lah dekat luar. Budak-budak kan lepas balik je, diorang akan pergi tunggu bas, dan masa tu sampah bersepah lah. So saya pun sapu. Masa tu saya pakai baju biru, baju jersey Real Madrid masa tu. Apa dia punya tulisan? IEKA. Saya pun tak tahulah, Ika ke Teka ke, how to pronounce it. But then the jersey was warna biru Real Madrid,
Dan masa tu saya pakai seluar seluar lepas lutut warna hitam masa tu. Sebab yelah kita santai kan. Kita kerja kuli je masa tu. Kuli tukang basuh-basuh kantin je lah. So tengah hari tu saya pun tolong ayah saya bersihkan kantin, halaman kantin, basuh longkang apa semua. Dan mungkin ayah saya perasan, and I know he is so concerned about me sebab saya adalah satu-satunya lelaki dalam family. So dia pun cakap dengan saya, lepas saya relax-relax tu, lepas semua kantin ataupun semua tempat kantin saya dah bersihkan, saya pun relax, duduk. Dia pun datang dekat saya. Dia kata, Rizal, how if? Wah, dia tak cakap how if lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC Firdaus Ibrahim. Sama-sama. Terima kasih tuan. Okay, so dia cakap macam ni. Rizal, dia kata, macam mana kalau kita buat rayuan ke UMS? Dia kata. Sebab rumah saya dengan UMS tak jauh, macam daripada Puchong Perdana ke Sogo lah macam tu. Tak jauh, dalam 25 km je lah macam tu. So saya pun cakap dengan ayah saya, boleh ke pak? Ayah saya kata, kita tak tahu, kita tak try. So how if kita try? Saya kata, bila pak? Sekarang, dia kata. Wih, biar betul ayah ni kan. Dan saya pun kata, biar betul ke ni pak? Betul lah, dia kata. Dan kemudian dia pun kata, pergi prepare you punya documentation and so forth. Dan petang ni juga pukul 2, jangan tunggu pukul 2 lah, dia kata pukul 1 kita pergi. Sebab jam apa semua sampai dekat UMS nanti pukul 2. So kita terus gerak. Okay lah, so saya pun balik ke rumah, settle baju, pakai baju yang formal and so forth. Dan selepas tu saya pun ambil documentation, ambil ayah saya dekat kantin dan terus pergi UMS. Sampai di UMS tuan-tuan dan puan, di pejabat pendaftar akademik masa tu. So bila kami masuk sahaja pejabat pendaftar akademik, alhamdulillah kami disapa dengan sangat bagus. Pegawai pendaftar akademik sangat bagus. Dan dia pun tanya ayah saya masa tu, dia kata, pakcik nak jumpa siapa cik? So ayah saya pun kata, sebenarnya kami datang ni nak tanya berkenaan dengan rayuan, nak masuk ke UMS, anak saya ni nak belajar, dia kata. Hari tu dia punya UPU semua ditolak, so dia plan nak masuk untuk rayuan lah. So dia pun kata, okey, sekarang memang kebetulan masa untuk rayuan. Oh ya ke, alhamdulillah. So apa yang diperlukan, ayah saya kata. So ada dokumen tak? So dia pun tak bagi tahu lah, ada certain documentation. So ayah saya pun kata, Rizal, tunjukkan you punya dokumen. Dan saya pun bagi saya punya documentation, envelope warna coklat. So saya pun hand over dekat kaunter. Dia pun ambil, dia pun buka, isi dalam tu, dia pun check. Masa dia check tu tuan-tuan dan puan, saya tengok di belakang dia, di belakang kaunter tu, ada timbunan envelope A4, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, separas pinggang. Separas pinggang saya lah. Kalau kita berdiri, separas pinggang. Daripada hujung sampai hujung. Saya tak tahu apa masa tu. Tapi saya pun diam je lah. So selepas beberapa ketika, dia kata documentation dah lengkap dah. Okay pakcik, dia kata macam ni, nanti kami akan masukkan permohonan anak pakcik ni ke dalam meeting senat. So dia kata, dan kalau approve, kita akan call untuk masuk ke UMS lah. Saya kata, okey, terima kasih tuan. Saya kata, ayah saya pun kata, terima kasih nak, terima kasih. So kami pun keluar. Tuan-tuan dan puan, conversation antara kami berdua, saya dengan ayah saya dengan pegawai akademik UMS, was less than 5 minutes. Kurang daripada 5 minit. Dan kemudian kami pun keluar daripada pejabat pendaftar akademik. Masa dekat luar tuan-tuan dan puan, beberapa langkah daripada pintu, lepas keluar ni beberapa langkah saja, kami disapa oleh seorang lelaki yang kami pun tak kenal. Lelaki tu dalam 40s lah, dalam mungkin 45 macam tu lah. So dia agak rendah daripada saya. Dia pakai baju blazer warna hitam. So saya dengan ayah saya rasa dia adalah staff UMS lah masa tu. Dan dia pun tegur ayah saya. Dia kata, Assalamualaikum pakcik. So ayah pun, Waalaikumsalam. Pakcik daripada mana cik? Tuan-tuan dan puan, saya tak kenal dia. Dia pun baru first time jumpa. Dan tiba-tiba dia sapa kan. So ayah saya pun kata, kami daripada pejabat pendaftar tadi, pendaftar akademik. Dan orang tu tanya, dia kata, ada apa? So ayah saya pun terangkan lah. Dia kata, anak saya ni mohon untuk rayuan, kemasukan rayuan. So dia pun pergilah hantar borang, hantar documentation. Lepas tu pemuda ni kata, lelaki ni kata,
Oh, kiranya adik nak masuk UMS lah untuk merayu. So saya kata, iya tuan. Macam ni. Pakcik perasan tak di belakang kaunter tadi? So saya pun kata, saya perasan. Ayah saya pun kata, saya perasan nak. Dia kata, kalau pakcik perasan, di belakang kaunter tu ada timbunan timbunan dokumen. Yang mana timbunan itu adalah semua rayuan. So pakcik boleh bayangkan tak macam mana pakcik kena menunggu, dia kata. Sebab dia akan buka satu-satu tu. So ayah saya pun kata, oh ya ke? Okey, macam ni pakcik. Ini suggestion daripada brother tu lah. Macam ni pakcik. Pakcik kena masuk balik ke dalam. Dia kata, dekat dalam pendaftar akademik, yang tadi tu pegawai je, yang dekat luar tu pegawai je. Pakcik masuk balik ke pejabat pendaftar akademik, bagi tahu saya nak jumpa Encik Abdullah Said. So masa tu Encik Abdullah Said adalah pendaftar akademik, dia yang paling tinggi dalam akademik. Untuk kemasukan apa semua, dia paling tinggi lah. So abang tu cadangkan, dia kata, pakcik masuk balik dalam bilik, dalam dalam office, cakap dengan staff tu, kata saya nak jumpa Encik Abdullah Said, dan cik hantar sendiri dokumen anak pakcik ni dekat Encik Abdullah Said. Dia boleh tolong, dia kata. So dia kata, oh macam tu ke? Dan kemudian ayah saya, dia tanpa fikir panjang, kami pun patah balik, masuk balik ke dalam pejabat pendaftar akademik. Dan kebetulan pegawai yang entertain kami tadi masih ada dekat kaunter. Dan kebetulan saya punya dokumen yang saya letakkan dekat atas kaunter tu masih ada lagi. Dan ayah saya terus kata, Assalamualaikum, adik, sorry dik, saya nak jumpa, sebenarnya saya nak jumpa Encik Abdullah Said. So adik tu pun, tuan pegawai yang entertain kami tadi tu pun, ialah nama bos dia kan. So dia pun macam terpinga-pinga, okey, dia ada dekat dalam. So dia pun usher kami ke dalam lah. Dan saya pun ambil saya punya dokumen yang ada dekat atas kaunter tu, saya pun masuk dengan ayah saya ke dalam. Sampai di dalam, tuan-tuan dan puan, di hadapan saya ada seorang lelaki yang sudah 50s lah masa tu. Nama dia Encik Abdullah Said. Dan kami pun disapa dengan sangat bagus sekali. Encik Abdullah Said kata, silakan duduk tuan, dia kata. So ayah saya pun duduk, saya sebelah kiri ayah saya, dan Encik Abdullah Said tanya, ya apa hajat datang ya tuan? Encik Abdullah Said sekarang dah bersara. Kalau Datuk, he's a Datuk now. Thank you so much Datuk, sebab you are the reason why saya masuk ke UMS. So dipendekkan cerita, tuan-tuan, bila Datuk Encik Abdullah Said ni tanya, dia kata, ada apa datang? So saya pun kata, kami sebenarnya datang ni nak buat rayuan. Oh ya ke? Masa dekat UPU dulu, Encik Abdullah kata, apply apa? So saya kata, saya apply sekian. Di kat UMS saya apply bidang pendidikan. So masa tu Encik Abdullah saya kata, oh bidang pendidikan dah penuh ni dik, dia kata. Saya pun kata dengan Encik Abdullah, cik tolonglah cik, minta saya merayu lah cik. Kalau full sekalipun, saya sanggup duduk tepi-tepi tu, dan saya sanggup duduk atas, saya beli kerusi sendirilah untuk saya, as long as saya sambung study je, saya kata. So saya merayu lah nak ketawa, nak suka pun ya juga masa tu. Saya macam, ya Allah, kenapa lah aku cakap macam tu kan, dalam depan pendaftar akademik kot. So Cik Abdullah Said pun kata, tak boleh, memang dah full. Okey, macam ni lah, dia kata. Cuba saya tengok you punya dokumen. So dia pun ambil saya punya dokumen. Lepas dia ambil saya punya dokumen, saya pun dia pun tanya saya, you minat finance tak? So saya pun kata, finance boleh lah cik, tapi as long as saya study, saya kata saya terima apa juga course. Okay, kalau macam tu, minta you punya IC. So saya pun minta IC, kenapa kan tiba-tiba. So saya pun buka wallet saya, bagi IC, saya bagi Encik Abdullah Said. Dia pun ambil saya punya IC, dan dia pun pusingkan ke belakang dia punya kerusi, dia pun berpaling ke kiri, dia pun type something dekat atas komputer dia. Masa dia type tu, tuan-tuan, saya pun dengan ayah saya, benda ni kan, apa yang dia buat, tak tahu kan. So dia type, dan kemudian dia tekan enter. Bila dia tekan enter, sebelah kiri dia punya PC tu ada satu printer, tuan-tuan, dan terprint lah 2 kertas biru. Which is saya pun, benda ni kan. Bila dua kertas biru terkeluar daripada printer, dia pun ambil, dia bagi saya punya IC, dan dia clip
dua kertas biru ni dan dia pun sign. Lepas dia sign, dia bagi saya, nah besok terus register ke Universiti Malaysia Sabah kampus antarabangsa Labuan. Tuan-tuan dan puan, itu adalah offer letter masuk ke UMS. Tuan-tuan dan puan, conversation itu less than 5 minutes. Conversation antara saya, ayah saya dan Encik Abdullah Said tadi is less than 5 minutes. Less than 5 minutes, tuan-tuan dan puan. Dan Alhamdulillah dengan asbab Encik Abdullah Said dan dengan asbab dia tanya saya soalan dan dengan asbab kami berjumpa dia, Alhamdulillah saya masuk ke Universiti Malaysia Sabah. Dan Alhamdulillah dengan asbab saya masuk ke UMS lah, tuan-tuan dan puan, saya dapat explore saya punya potential sampai sekarang. Tapi tuan-tuan dan puan, ada satu saja yang saya ralat sampai sekarang. Apa dia? Saya tak kenal orang yang tunjuk jalan saya masa awal-awal kami keluar tadi. Saya tak tanya pun apa nama dia. Dan sampai sekarang saya masih ralat lagi. Kalaulah saya kenal dia, mesti sampai sekarang saya akan cari. So, tuan-tuan dan puan, that's why kadang-kadang never underestimate kita punya pertolongan-pertolongan kecil. Jangan sekali-kali kita underestimate bantuan-bantuan kecil. Sebab kadang-kadang dengan bantuan-bantuan kecil ni lah tuan-tuan dan puan-puan menjadi asbab perubahan hidup seorang itu daripada 5 ke 10 tahun akan datang. Right. So, anda dapat sesuatu dari cerita tadi? So, berapa ramai yang dapat sesuatu cerita tadi? Dan soalan saya adalah, apa message yang saya nak sampaikan dalam cerita tadi? Yes, Aina Subri, surat tawaran. Yes. So, soalan saya adalah, apa message yang saya nak sampaikan daripada cerita tadi? Ni kita masuk ke part yang sangat kritikal ataupun part yang sangat penting. Anyone nak share? So again, thank you so much tuan-tuan dan puan. Message-nya adalah, sekali lagi saya ulang, never underestimate bantuan-bantuan kecil. Betul? So itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Sebab kita tak tahu, mungkin dengan bantuan-bantuan kecil itu menjadi asbab sebesar-besar kejayaan seseorang 5 hingga 10 tahun akan datang. So, sebenarnya message yang saya nak sampaikan itu je sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan, saya craft. Yes, hargai pertolongan orang lain. Dan message yang saya nak sampaikan adalah never underestimate pertolongan kecil. Walaupun bagi RM1 je, ataupun walaupun dengan semudah tunjuk jalan je, never underestimate. Sebab kita tak tahu, mungkin dengan asbab kita tunjuk jalan tu je, seseorang punya life berubah 5 hingga 10 tahun akan datang. So, sebenarnya tuan-tuan dan puan, itulah message yang saya nak sampaikan di akhir cerita ni. Tapi, anda cuba bayangkan, kalaulah saya terus kata, okey tuan-tuan dan puan, kita perlu tolong-menolong satu sama lain. Walaupun dengan sekecil-kecil bantuan, walaupun dengan semudah RM1, walaupun dengan semudah tunjukkan jalan. So, never underestimate. Kalaulah saya terus sampaikan message itu sebegitu, secara direct, mungkin orang akan terima sekali lalu saja. But then, kalau saya sampaikan message itu, message yang saya baru sampaikan tadi dengan cerita, dengan storytelling, ini akan lebih masuk ke dalam hati kita. Setuju? Now, let's start with the technical part. Bila kita sebut tentang storytelling, dia ada 5 step. Ada berapa step? Ada 5 step. So, are you ready untuk explore? So, jangan risau, it takes about 10 minutes saja untuk saya share. But then again, this is the content yang sangat premium. Dan orang tak decode benda ni. So, saya punya passion adalah saya nak decode macam mana dia buat cerita dan macam mana cerita-cerita dia ni, powernya. Okay, baru boleh tengok. Yes, jangan underestimate pertolongan-pertolongan. Very good. Terima kasih doktor. Menarik, bayau. Very good. Alah, okay, tak sampai. Apa maksud tak sampai? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang storytelling, dia ada 5 step. Ada berapa step, tuan-tuan dan puan? Ada 5 step. So, bila kita nak bercerita, sebenarnya kita tak fikir apa yang aku nak cerita ataupun apa cerita yang aku nak sampaikan. Tak. First step adalah yang ni anda kena salin ni tuan-tuan dan puan. 5 step storytelling. Very good. So, step yang pertama, kita kena kenal pasti message. Identify message. Boleh. So, kalau yang tulisan terbalik tu kan, maafkan saya lah
Kalau kita nak configure lagi, it takes time, but then it's okay lah. I mean, kita teruskan je lah. I will explain. Alright. So first kali dalam step membina storytelling ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukanlah apa cerita aku nak tak sampai pengajaran kalau tak ada cerita. Yes, betul lah. So tuan-tuan dan puan-puan, again, dalam penceritaan ni dia bukanlah apa cerita aku nak share, tak. First step yang kita kena fikirkan, apa message yang kita nak sampaikan. So first kali identify message ataupun kenal pasti message yang kita nak sampaikan. Boleh? So itu step yang pertama. So that's why kalau kita adalah seorang guru, seorang pencara, seorang pendidik, seorang ketua jabatan ataupun seorang salesperson, kalau kita nak berkomunikasi, kalau kita nak start cerita dengan seseorang tu ataupun kita nak jumpa orang esok, bukan apa cerita yang kita nak sampaikan. First kali kita kena fikirkan apa message yang kita nak sampaikan dulu. Alright? So first kali identify message. Contohnya, identify message. Message kita adalah supaya kita lebih bersyukur contohnya. Ataupun contohnya hormat orang tua contohnya. So itu message yang kita nak sampaikan. Itu kita set dulu. That is step number 1. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nora. Bukan kamera ni yang membuatkan saya mengidal. Okay, number 2 tuan-tuan dan puan-puan. Step nombor 2 adalah kita pilih pengalaman. Alright? Boleh, tuan-tuan? So yang kedua adalah pilih pengalaman. So untuk step yang kedua ni, sama ada pengalaman sendiri, alright, ataupun orang lain. Tak. Step yang kedua adalah pilih pengalaman. So sama ada kita nak pilih cerita yang kita nak bawa tu adalah pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Right? So tadi yang saya share pasal UMS tadi, saya pilih cerita diri saya sendiri. Maksudnya pengalaman saya sendiri. Dapat? Kalau dapat, alhamdulillah. Objektif pembelajaran. Begitu kata. Yes, betul Bayo. Betul Tuan Bayo. Objektif pembelajaran. So again, first kali kita kena identify message. Apa message yang kita nak sampaikan? Contohnya, belajar rajin-rajin, contohnya tolong orang, contohnya. Apa lagi tuan-tuan puan? Istiqomah dalam setiap pekerjaan, buat the best dalam setiap pekerjaan. So first kali identify message. Bersyukur contohnya. So itu adalah salah satu message. Dan kedua, step yang kedua adalah baru kita pilih cerita ni. Contoh, saya pilih message tadi, berbuat baik ataupun bantu orang dengan sekecil-kecil bantuan. So itu adalah saya punya message tadi untuk cerita UMS tadi. So yang kedua adalah pilih pengalaman. So itu adalah pengalaman saya sendiri. So anda boleh ambil daripada pengalaman orang lain. Contohnya kisah para sahabat, contohnya kisah Nabi, contohnya kisah anda punya family members yang pernah menceritakan ini kepada tuan-tuan dan puan, contohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jading. Thank you so much. Respect. I salute you brother. I salute you. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, baru kita pilih pembukaan. Ataupun opening. So yang ni boleh nampak tuan-tuan puan, yang di di Instagram pun boleh nampak, di Facebook personal dan Facebook ni juga insya-Allah hopefully boleh nampak. So jangan lupa tuan-tuan puan klik like banyak-banyak, tolong klik like banyak-banyak dan share, sebab benda ni adalah content premium. Saya tak pernah share benda ni tuan-tuan puan di public. Selalunya kita akan kita share di kelas-kelas yang berstatus eksklusif dan premium sahajalah, ataupun personal coaching. So again, step yang ketiga adalah pembukaan, opening. Dan untuk opening ni tuan-tuan puan, selalunya dia akan Waalaikumsalam, terima kasih. Salam ceria Aziz Azmi, salam ceria daripada Terengganu. Thank you so much Aziz. So, pembukaan ataupun opening ni selalunya dia akan dimulakan dengan
Saya nak share satu kisah. Lama, yang lain tak nampak pula. Ini maksudnya opening, perkataan-perkataan yang kita boleh mulakan. Saya nak share satu kisah contohnya, ataupun satu hari, contohnya satu hari. Alright. Ataupun tuan-tuan dan puan, saya teringat. Saya teringat bila anda sebut tuan-tuan dan puan, saya teringat masa saya saya teringat, sambunglah, masa saya sekolah dulu, ataupun saya teringat masa itu tahun 2003. So bila anda masukkan sahaja saya teringat, maksudnya anda sudah start bercerita. That is your opening. Boleh dapat? So far, thank you so much. Alright. Alright. So saya nak share satu kisah. Ini antara contoh-contoh pembukaan lah, ataupun satu hari, ataupun saya teringat, ataupun saya nak kongsikan satu cerita. Alright, dapat? Kalau dapat, alhamdulillah. Next. So saya kata tadi ada 5 step storytelling, 5 step bercerita kan. So again, first kali identify message, yang kedua pilih pengalaman, yang ketiga adalah pilih pembukaan, dan yang keempat penceritaan. Alright, penceritaan, ataupun lebih mudah saya nak termkan dia storyboard. Again, tuan-tuan dan puan, cerita ni kena ada storyboard. Alright? Cerita ni kena ada storyboard. Dia tak boleh macam aku spontaneous ni, tak boleh. In fact, bila saya belajar dengan juara dunia sekalipun, dia selalu cakap dengan saya, Rizal, you have to write your story and you have to rewrite your story. So there's no such thing as bergantung dengan pendapat masing-masing lah. But then, tuan-tuan dan puan, guru-guru saya selalu ajar, bila kau nak share sesuatu, kau kena tulis dulu. Mula-mula saya pun macam, kena tulis? Apa ni? Aku tak biasalah tulis ni. Aku tulis point form je. Tak, you have to write down your script, dia kata. So mula-mula saya tak faham, tuan-tuan dan puan. But then, as time goes by, barulah saya perasan sebenarnya yang tulis skrip tu cerita awal je, ibu kepada cerita. Sebenarnya guru-guru saya mengajar macam mana nak create. Nampak tak? Right. Macam mana nak create pattern in our mind. So bila kita sudah tulis pattern satu cerita dalam dengan scripted, maksudnya word by word, selepas tu tuan-tuan dan puan, pattern tu sudah melekat dalam minda, apa sahaja cerita yang datang, anda boleh craft mengikut pattern yang anda sudah install dalam your mind. Alright? So, yang keempat adalah penceritaan ataupun storyboard. Awal tadi, saya bagi tahu berkenaan dengan talent. Maksudnya, orang selalu kata saya ni ada talent. Tapi tak, tuan-tuan dan puan-puan. Kepada yang baru kenal saya ataupun yang memang dah lama kenal saya, dulu masa saya belajar di UiTM, ni storyboard yang saya dah craft dalam cerita ni. Masa dalam UiTM, saya memang tak boleh bercakap. Anda tahulah macam mana saya dulu. Tak boleh bercakap. Maksudnya bukan seperti sekarang lah. So, selepas tu saya bekerja. Dan selepas kerja, saya quit. Dan selepas quit, EPU tak lepas. So, inilah saya punya storyboard yang saya susun. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum anda membina cerita, you have to craft your storyboard dulu. Dan I would like to suggest anda tulis. Don't trust your mind. Sebab kita akan lupa. So, tulis. Yes, might be macam challenging, difficult, but then percayalah tuan-tuan dan puan, anda hanya tulis 2-3 kali je, because kita nak dapatkan dia punya pattern, kita nak dapatkan ibu cerita. So selepas kita dah dapat pattern tu in our mind, percayalah, lepas anda dah ada dalam subconscious anda tentang how to make a storytelling and how to make a storyboard, apa sahaja pengalaman anda, apa sahaja cerita tu akan dapat anda ulang mengikut
ibu cerita ni. Dapat? Alright. Sudah? Okay, ada pertanyaan dekat situ. How to make a spontaneous and rawa? It takes time. Kalau nak buat satu-satu perkara spontan dan secara rawa, it takes time. Apa maksud saya time? Okay, seorang profesional dalam sesuatu, dia mesti berada dalam bidang tu 5,000 jam. Tapi guru saya kata 10,000 jam. Kalau macam contoh, saya adalah seorang speaker, saya adalah seorang communication coach. Saya mesti berada dalam bidang communication ataupun saya kena berada di atas pentas sudah lebih 10,000 jam. So ini one of my mentor dekat overseas kata lah. So ada yang kata 5,000 jam, ada yang kata 10,000 jam. So saya mengambil pendekatan 10,000 jam is the limit lah. Bukan limit, maksudnya saya punya standard 10,000 hours je. That's why dulu masa awal-awal dulu I go for 10,000 hours. So saya nak perform dekat atas pentas, saya nak cakap depan orang, saya nak coach orang. So that is how I drill myself. And last kali alhamdulillah kita akan dapat craft benda spontan insya-Allah. Alright. Sudah dapat? Yes, own script. Correct. Dan last kali number 5. Number 5. This is the last one, tuan-tuan. So last one ni adalah P yang seterusnya terakhir, pengajaran ataupun moral of the story. Alright, moral of the story. Dan bila kita cakap tentang moral of the story, sebenarnya this is the main thing dalam kita punya penceritaan. Untuk pengajaran ni tuan-tuan dan puan ataupun moral of the story, again kalau kita recap balik cerita saya tadi, apa moral of the story saya cerita berkenaan dengan UMS tadi? Moral of the story dia adalah jangan underestimate bantuan-bantuan kecil. Sebab kita tak tahu, mungkin dengan asbab bantuan-bantuan kecil itu akan menjadi sebesar-besar perubahan hidup bagi seseorang itu 5 hingga ke 10 tahun akan datang. So itu adalah pengajaran ataupun moral of the story. So macam mana tipsnya? Tipsnya senang je tuan-tuan. Untuk pengajaran ni, ianya boleh dimulakan dengan that's why lepas tu anda sambunglah dengan kata-kata pengajaran ataupun kadang-kadang so saya buat conclusion ataupun saya buat closing, saya buat moral of the story. That's why tuan-tuan dan puan, never underestimate bantuan-bantuan kecil. So tadi saya mulakan that's why. Ada juga kadang-kadang apa yang kita fikir orang lain tak fikir pun. So sometimes kita mulakan dengan perkataan kadang-kadang. Ada juga so pengajarannya adalah pengajaran adalah anda sambunglah what's the next words ataupun tuan-tuan dan puan kesimpulan dia apa ayat seterusnya. Dan this is the most important thing. Untuk penutup ataupun untuk pengajaran ni tuan-tuan dan puan, ayatnya, sentence-nya dia tak boleh lebih daripada 35 patah perkataan. Alright? Sebab semakin banyak perkataan kita, kalau lebih tuan-tuan dan puan, orang tak dapat apa message yang anda nak sampaikan. Macam contoh tadi, that's why kadang-kadang ataupun that's why jangan underestimate bantuan-bantuan kecil. Sebab kita tak tahu, mungkin dengan bantuan-bantuan kecil menjadi asbab bagi sebesar-besar pencapaian 5 hingga 10 tahun akan datang. About 33 sentence, 33 words saja. So, dia punya rules semakin pendek dia punya perkataan itu untuk pengajaran ni. Untuk pengajaran ni semakin bagus dia dan semakin mudah orang terima.
Dan ianya mestilah dimulakan, bukan mestilah, selalunya dimulakan dengan that's why ataupun kadang-kadang. So, pengajarannya adalah ataupun kesimpulannya, dan last but not least, bila kita berada di moral of the story, tuan-tuan dan puan, kita kena turunkan sedikit kita punya tone of voice. Alright? So, hopefully kita belajar sesuatu. Berapa ramai yang belajar sesuatu hari ni? Alright? Ada yang belajar sesuatu? Alhamdulillah. Saya rasa saya punya ada belajar sesuatu hari ni. Alhamdulillah. Hopefully kita belajar sesuatu hari ni, tuan-tuan dan puan. Berapa ramai yang belajar sesuatu? Alhamdulillah, moral. That's why kadang-kadang very good. Cuba tengok phone melalui cermin, tulisan akan diterbalikkan. Okey. Terima kasih tuan. Sebenarnya saya technical ni saya out sikit sebab saya tak nak kacauan. By the way, saya ulang balik, kita recap balik supaya orang yang membaca agak terbalik ni boleh baca apa yang saya ni. But then saya minta maaf sebab kita tak nak betulkan technical wise, saya tak nak drag our time. So kita recap balik, tuan-tuan. Tadi kita share tentang 5 step untuk membina powerful storytelling. Sebab kita tahu bila kita sebut tentang powerful storytelling ataupun storytelling ni akan menyebabkan orang terpengaruh dengan kita. So first, identify our message. Apakah kita punya apa perkara yang kita nak sampaikan. So identify message. Contohnya bersyukur, hormati orang tua, contohnya tolong orang, contohnya. So dia bukanlah apa cerita yang aku nak cerita, tak. Dia mesti dimulakan dengan identify message dulu. Itu nombor satu. Yang kedua, selepas kita identify message, alright, yang kedua adalah pilih pengalaman. Sama ada pengalaman sendiri ataupun orang lain. Right? Macam contoh tadi baru ni saya share tentang pengalaman sendiri. Kita juga boleh pilih pengalaman orang lain, mungkin rakan sekolah kita ke, cerita atuk nenek kita dulu masa merdeka dulu contoh, ataupun kisah Nabi ke, kisah para sahabat ke, boleh, tak ada masalah. Dan selepas kita sudah berada di step yang kedua, baru kita berada di step yang ketiga, which is kita craft pembukaan ataupun opening. Dan selalunya tuan-tuan dan puan, untuk opening ni dia dimulakan dengan saya nak share satu cerita, saya nak share satu kisah, ataupun satu hari saya teringat. So ini contoh-contoh untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Alright, next, nombor 4, kita recap. Selepas step yang ketiga dan barulah kita berada di step yang keempat, which is apa di step yang keempat? Tentang penceritaan ataupun storyboard. Apa maksud storyboard? Storyboard adalah susunan kita punya plot-plot cerita tu. Dia kena ada benda ni. Dalam setiap penceritaan kena ada plot-plot cerita. Kalau kita plot-plot tu tunggang langgam, orang takkan dapat hadam kita punya cerita, dan akhirnya message yang kita nak sampaikan tu insya-Allah tak sampai. Dan last kali yang kelima adalah pengajaran ataupun moral of the story. Dan moral of the story ni tuan-tuan dan puan, untuk step kelima ni selalunya dimulakan dengan that's why ataupun kadang-kadang ataupun so. Pengajarannya adalah ataupun kesimpulannya, dan ianya mestilah less than 35 patah perkataan. Right? Dan last but not least, saya kata tadi, dia mesti disebut dengan low tone of voice ataupun nada yang rendah. Right? So, alhamdulillah dapat sesuatu. Dah 11.10 dah. Thank you so much tuan-tuan dan puan sebab live. Thank you so much for spending time. Alhamdulillah dapat sesuatu tuan. Muhammad Khairul Fizal Muhammad, thank you so much. Thank you so much. Yes, Tuan Yusardi, memang faktor suara mempengaruhi storytelling. Contoh Tony Robbins, suara serak tapi power. Okey, volume dengan tone of voice berbeza. Volume ni kuat, perlahan, tapi tone of voice dia ada tinggi, ada rendah. So, rulesnya mudah saja Tuan Yusardi. Kalau kita nak sampaikan message-message penting itu, kita kena rendahkan suara kita. Alright? Contoh sekarang lah. That's why tuan-tuan dan puan, apapun yang kita buat, kita kena bersungguh-sungguh. Sebab kita tak tahu, mungkin dengan kesungguhan kita, walaupun perkara itu kita tak suka, mungkin menjadi kita punya career 5 tahun akan datang. So that is how it works. Semakin rendah suara kita, semakin message itu orang nak dengar, ataupun semakin penting message itu. Selamat
Hari Merdeka, low tone of voice sama macam modul. Terima kasih Tuan Aina Subri, thank you so much. Thank you so much by the way guys. Thank you so much, insyaAllah I will post banyak lagi cerita-cerita tentang communication. Sebab I do believe beza kita dengan robot adalah robot tak boleh communicate. Boleh berkomunikasi tapi diorang tak ada emotion. Di IR 4.0 ni Jack Ma kata kita tak boleh bersaing dengan robot. So kita buat benda lain selain daripada robot. So benda lain daripada robot adalah benda yang melibatkan arts and emotion lah. Aku qouli hadza. Selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, salam al-hijrah. Jangan lupa klik like banyak-banyak, jangan lupa untuk share. Jumpa lagi, saya doakan tuan-tuan dan puan mendapat keberkatan di sepanjang pembelajaran ini, insyaAllah. Saya juga doakan tuan-tuan dan puan Sabtu, Ahad ataupun hujung minggu ni penuh dengan keberkahan dengan family. Dan kita doakan supaya kita semua panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan juga diberkati masa, diberkati rezeki, insyaAllah. Thank you so much. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.